Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur, bersama saya Saiful Bahri bin Muhammad. Proses pengambil alihan syarikat penerbangan Maswing dijangka akan diselesaikan pada penghujung tahun ini, kata Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Langkah itu jelasnya bagi menangani isu kenaikan kadar tambang terutamanya ketika musim perayaan sekaligus mengurangkan beban pembelian tiket khususnya rakyat negeri ini di Semenanjung Malaysia. Kerana masalah kita di Sarawak tu, termasuklah rakan kita di Sabah, asal ada pesta, mesti harga belonnya naik. Ni tahan kita, harga tiket malah naik. Tu dekat nak raya, mupok raya. Mupok raya. Pergi KL sampai 1,000 lebih, maka pergi Hong Kong. Tu, sidak mas tu, Asia tu, asal ada nak raya naik. Cina tahun baru habis. Naik tu aja ya. Kita terpaksa beri subsidi. Biar sekolah kita kerjaan Sarawak beri subsidi. Kerana anak kita belajar silul mah, dia nak bagi. Ni tahan bayar tiket mahal pula. Mau kerjaan Sarawak bantu supaya anak kita dapat balik. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Penangguhan Kabung International Kite Festival 2024 di Dewan Pantai Tanjung Kembang, Kabung pada Ahad. Premier Sarawak sebelum ini turut menyatakan komitmen Kerajaan Sarawak untuk mewujudkan penerbangan jarak jauh di rantau Asia. Selain itu, penerbangan ke Semenanjung antara destinasi jarak jauh yang dirancang termasuk Korea Selatan, Jepun, Hong Kong, India serta satu destinasi di Australia. Sementara itu, beliau turut mengulas mengenai 12 projek jambatan yang bakal menghubungkan missing link di sepanjang jalan pesisir Sarawak. Jelasnya dengan siapnya projek jambatan berkenaan, ia akan memberi manfaat kepada pembangunan di kawasan pesisir, khususnya bagi penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kabong. 12 jambatannya. Kenanya semua menghubungkan kampung-kampung kita di kawasan pesisiran itu. Bermakna, kalau jambatan di Batang Lupa dah siap, Kuching ke Sibo hanya 2 jam 30 minit. Ke Sibo, detik di kampung. Itu di kampungnya kurang daripada 2 jam. Mungkin kita ada pesta lagi, pesta Wo tu. Banyak orang lain datang ke kampung, mungkin si cukup kampung tu. Kerana ada senang kita berhubung. Itulah kerjaan kita, membangunkan infrastruktur, termasuk bekalan api, bekalan air. Hadir sama menyempurnakan majlis berkenaan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Muhammad Razi Sitam, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kalaka Muhammad Duri, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabong Muhammad Chi Kadir, Ahli Dewan Negara Pele Peter Tinggom dan Residen Betong Richard Michael Abu Nawas, Wakil Majlis Pelayang Malaysia MPM DSP Bersara Muhammad Nazari Ismail, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK serta Ketua-Ketua Jabatan. Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA meluluskan 3 projek baru bagi menaik taraf prasarana dan infrastruktur Pantai Tanjung Kembang di Kabong yang menelan kos berjumlah 23 juta ringgit. Satu jawatan kuasa kerja baru menerusi sektor pembangunan pelancongan dan persekitaran telah ditubuhkan di bawah agensi berkenaan yang dipengerusikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabong Muhammad Chi Kadir. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Premier dan pengerusi BDDA kerana melulus 3 projek untuk membangun Pantai Tanjung Kembang yang bernilai RM23 juta. Terima kasih banyak-banyak pada YAB Premier. Mungkin kita dah tahu kenapa nak dipolah makin 23 juta ya. Sebenarnya perancangan kita ialah pembinaan food court baru
dan penginapan baru bernilai 12 juta. Selain dari kita akan menaikkan taraf fasiliti yang ada di Pantai Tanjung Kemang bernilai 10 juta. Tadi terdengar orang ngerepak ada tempat parking. Jadi untuk jangka pendek kita akan membina satu tempat khas parking dan alhamdulillah dana yang diperuntukkan ada 1 juta. Beliau berkata demikian dalam Majlis Penangguhan Kabung International Kite Festival KIKF yang telah disempurnakan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg bertempat di Dewan Terbuka Pantai Tanjung Kembang, Kabung di sini pada Ahad. Festival berkenaan telah menerima penyertaan 105 orang peserta dari 39 negara termasuk Malaysia yang berlangsung sejak 5 Mac lalu. Pada edisi kali ini turut menyaksikan peserta paling tua berusia 80 tahun manakala peserta paling muda dalam lingkungan 20-an. Penganjuran KIKF yang pertama telah diadakan pada 2018 yang berjaya menarik penyertaan dari 10 negara dan jumlah itu meningkat pada 2019 dengan penyertaan 30 negara. Namun demikian, kata Muhammad Chi, pada tahun 2020, 2021 dan 2022, festival ini telah ditangguhkan akibat pandemik COVID-19. Gerakan Belia N6 Tupong sentiasa komited memperkasakan pembangunan belia dan sukan menerusi penganjuran program dan aktiviti. Oleh itu, Gerakan Belia N6 Tupong telah mengadakan Fajar Fun Ride and Run yang diadakan di Masjid Al-Qudus, Taman Seri Wangi di sini pada pagi Ahad. Program tersebut telah disempurnakan oleh Timbalan Perdana Menteri merangkap Ahli Parlimen Petrajaya Datuk Seri Fadilah Yusof dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman. Terdahulu para peserta yang hadir turut menunaikan solat subuh berjemaah serta mendengar tazkirah daripada Al-Fadil Ustaz Husaini Hamdan sebelum flag off. Dalam majlis sama, Fazruddin turut menyampaikan geran tahunan masjid dan surau bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tupong yang berjumlah keseluruhan RM162,000. Dengan jumlah tersebut, 12 buah masjid menerima RM5,000 untuk setiap masjid dengan jumlah keseluruhan RM60,000. Manakala 34 buah surau masing-masing menerima RM3,000 dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM102,000. Kawasan Tanjung Sebekut di sini akan menjadi satu lagi jelapang padi di negeri ini. Menurut Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Embas, Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah memberikan persetujuannya untuk pembangunan penanaman padi di kawasan tersebut. Katanya petani di Tanjung Sebekut akan menanam padi hybrid yang akan memperolehi 2 kali tuaian setahun. Beliau berkata demikian dalam merasmikan Hari Wanita Bukit Saban di sini pada Sabtu. Selain itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban itu memberi jaminan dengan kerjasama Ahli Parlimen Betong, Dr. Richard Rapu akan berikan yang terbaik untuk menjadikan Bukit Saban sebagai satu lagi kawasan pengeluaran makanan terkemuka di negeri ini. Ujarnya, rancangan di Bukit Saban adalah untuk menyediakan bahan penanaman, stok haiwan ternakan dan teknologi terkini. Jelasnya pihak beliau akan gunakan peruntukan RM200 juta daripada Agensi Pembangunan Bahagian Betong untuk membantu membangunkan program pertanian yang sesuai dan turut menjana pendapatan lain. Tambahnya, agropark berbuling yang giat diusahakan turut digunakan untuk melatih dan melahirkan petani moden di Bukit Saban di samping menjadi pusat pengumpulan, pemprosesan dan pembungkusan hasil tanaman yang berhampiran di lapangan pelepasan dan pendaratan singkat stall pot berbuling yang kini dibina dan dijangka siap tahun depan. Datuk Amar Douglas menambah, stall pot dan lebuh raya Pen Borneo akan memastikan produk dan hasil keluaran mereka akan sampai ke pasaran dengan pantas. Turut hadir Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu. Golongan perusahaan kecil dan sederhana PKS merupakan tulang belakang ekonomi negara. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, PKS dapat dikembangkan kerana negeri ini mempunyai sumber serta keunikan sendiri. Katanya, kerajaan akan terus berusaha dan menyelaraskan pensijilan halal termasuk industri kecil dan sederhana. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Pelancaran Zon Halal Anjung Sari dan Medan Selera Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC Daerah Lawas di sini pada Jumaat. Jelasnya lagi, keperluan utama adalah untuk membangunkan kawasan utara Sarawak.
Ujarnya pembangunan tersebut akan dilaksanakan secara berperingkat. Selain itu, ujarnya kerajaan juga berhasrat untuk Limbang dan Lawas disambung ke grid elektrik Sarawak serta mempertingkatkan lagi bekalan air, dan kita juga akan laksanakan jeti pelabuhan dalam tahun ini. Dalam majlis tersebut, Datuk Amar Awang Tengah telah menyerahkan sijil halal kepada premis-premis perniagaan di kawasan Anjung Sari dan juga Medan Selera SEDC. Turut hadir ahli Parlimen Lawas, Datuk Henry Sum Agong yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha, Pegawai Daerah Lawas Ladin Atok serta tetamu lain. Sarawak sememangnya sinonim dengan aspek keamanan, perpaduan keharmonian, saling menghormati serta memahami di antara satu sama lain yang sentiasa diutamakan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, Kerajaan Sarawak mengamalkan dasar keterangkuman kerana komited dalam menjaga masyarakat berbilang bangsa dan agama. Katanya, pamerkan keindahan dalam kepelbagaian yang dimiliki Sarawak, maka adalah penting untuk rakyat sentiasa menjaga Sarawak daripada unsur-unsur yang tidak diingini. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Makan Malam Besar Tahun Baru Cina 2024, Persatuan-Persatuan Cina Bersekutu Bahagian Miri FCA yang dihadiri oleh Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar serta Tuan Puan Fauziah Muhammad Sanusi di sebuah resort terkemuka di sini pada Sabtu. Datuk Seri Lee turut menyeru kepada orang ramai agar terus memperkukuh perpaduan berbilang kaum, keharmonian pelbagai agama serta sifat saling menghormati dan memahami antara satu sama lain. Ujarnya lagi, tunjukkan kepada negara dan dunia bahawa masyarakat majmuk boleh dibangunkan untuk menjadi kekuatan dan aset negara ini. Turut hadir Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Dr. Ripin Lamat, dan Datuk Bandaraya Miri Adam Yi Siu Sang. Penggambaran dokumentari Sarawak Maju Makmur telah diadakan dengan lancar di sekitar Pekan Marudi. Turut terlibat dalam penggambaran tersebut ialah Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Marudi, Datuk Dr. Penguang Manggil bersama ahli-ahli Majlis Daerah Marudi dan juga barisan ketua masyarakat dan ketua kaum setempat. Difahamkan lokasi penggambaran adalah di kawasan tebingan Marudi dan juga projek pembinaan Jambatan Marudi. Datuk Dr. Penguang dalam pada itu mengumumkan bahawa fasa kedua tebingan Marudi sepanjang 750 meter akan dilaksanakan pada tahun ini bermula dari Terminal Lembaga Sungai-Sungai Sarawak sehingga ke Masjid Kampung Dagang Marudi dengan kos RM12 juta. Ataupun we are lagging behind dari segi pembangunan, dan oleh sebab itu saya mengucapkan banyak terima kasihlah kepada Yang Berhormat Premier yang telah sangat bermurah hati dan prihatin kepada permohonan kita di kawasan Marudi. Jadi salah satu perancangan yang saya telah buat adalah road connectivity yang bermulai daripada Eastwood Valley ke Marudi dan dari Marudi ke Long Linai, Long Panai dan seterusnya ke Kuala Melinau, dan dari Long Panai menuju ke Long Lama sepanjang lebih kurang 120 lebih kilometer kesemuanya. Jadi ini apabila siap nanti akan memudahkan perjalanan dan juga menaikkan taraf hidup dan juga pendapatan penduduk di kawasan Marudi dan juga N78 Hulu. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas sesi penggambaran tersebut pada Sabtu. Jelasnya lagi, projek pembinaan Jambatan Marudi kini telah menunjukkan perkembangan yang positif semenjak diambil alih oleh kontraktor baharu. Tidak ketinggalan juga projek naik taraf Dewan Suara Marudi yang telah bermula dengan kerja menukar atap, menurap tempat letak kereta, kerja-kerja pendawaian semula dan lain-lain. Telah memohon peruntukan untuk menaik taraf Dewan Suara yang sedia ada pada masa ini untuk mengganti atap, menurap parking area dan juga rewiring dan juga menggantikan tal yang telah unsur. Begitu juga dengan stadium yang sedia ada, saya telah memohon 14 juta ringgit untuk menaik taraf stadium yang sedia ada dan membina satu lagi astaka di seberang opposite side of the stadium dan juga sebuah badminton hall dan kapak untuk menaik taraf stadium yang sedia ada. Hadir sama pemangku Pegawai Daerah Marudi Ros Edward Tarang, Pengerusi Majlis Daerah Marudi Kaunselor Edward Mendai
Jurutera Bahagian Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Miri Hugh C. Tien dan Penolong Jurutera Bahagian Pembangunan Jabatan Kerja Raya Bahagian Miri Teknologis Louis Jonathan Philip. Sekian edisi malam bersama saya Saiful Bahari Muhammad. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri buletin UKAS dengan paparan Majlis Penangguhan Kabung International Kite Festival KIKF yang telah disempurnakan oleh Premier Sarawak Datuk Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg yang bertempat di Dewan Terbuka Pantai Tanjung Kembang, Kabung pada Ahad. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.